guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Kenapa pembangkang hari ini dikenali sebagai virus Perikatan Nasional? Ini yang menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi. Dan apa cerita MB Lato-Lato Negeri Kedah? Tidak lain tidak bukan Revolusi ataupun Sanusi sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan virus Perikatan Nasional ini. Tapi sebelum kita menonton video ini sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti ataupun tonton video ini bersama-sama sahabat-sahabatku. Itu dia. Virus Perikatan Nasional, virus pembangkang ni tuan-tuan, disebut sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong, bakal Yang di-Pertuan Agong Sultan Johor. Dan saya orang kata apa? Saya bawa benda ini sebagai VPN, virus Perikatan Nasional. Kenapa virus tuan-tuan? Kenapa virus? Ini perkara yang diorang tak faham. Diorang kata kami PAS adalah parti yang bersih. Kami adalah parti yang tidak ada terpalit dengan rasuah. Dia bukan tak terpalit dengan rasuah tuan-tuan. Isunya adalah dia pandai simpan. Dia tak macam orang lain masuk akaun sendiri kan. Tak macam ada setengah parti tu masuk akaun sendiri. PAS bijak, PAS licik kan? So dia tahu benda ni. Apa khabar Sanusi? Sanusi apa khabar? VPN. 2 bekas pegawai didakwa MB Kedah tidak lagi boleh membungkam. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Kedah Sanusi susulan tindakan mahkamah yang mendakwa 2 bekas pegawainya berkaitan unsur usaha sama perlombongan REE di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa berkata pendirian Sanusi penting setelah pemimpin itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatan selaku Menteri Besar dan pengurusi MBI berkaitan usaha sama perlombongan atau terlibat dalam kecurian. Sejak awal lagi Sanusi menafikan penglibatan dalam perlombongan RE. Kini 2 pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apa pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan kedua pegawai tersebut? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk 2 pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Semalam, bekas Setiausaha Politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan perlombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, dia didakwa minta suapan berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat REE Liana Maman atau Khalid melalui Syed Muhammad Sid Aluvi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara itu, bekas Ketua Eksekutif CEO MBI Malaysia, Menteri Besar Incorporated yang dipengerusikan oleh Sanusi sendiri iaitu Muhammad Sobri Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Al-Awsat semalam terhadap 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah kira-kira 12 juta ringgit. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah 4 juta ringgit daripada John Abad Pay sebagai dorongan untuk membentuk syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama perlombongan REE melalui MOU di antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung Saifuddin sebelum ini berkata ketidakcekapan Sanusi dalam mentadbir adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata, sebagai individu memimpin kerajaan negeri, Saifuddin sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa. Tetapi itu tidak berlaku. Dan di dalam dakwaan itu juga Sanusi mengatakan bahawa dia akan menyaman Saifuddin Nasution. Tapi sehingga ke hari ini tidak ada surat saman tersebut. Setahu saya lah, saya mungkin salah, mungkin dah hantar, I might be wrong, tetapi tidak ada. Sebaliknya, 2 pegawai tertinggi, satu bekas setiausaha politik beliau sewaktu dia memerintah last PRN dan juga bekas bekas CEO MBI Menteri Besar Incorporated. Kedua-duanya didakwa sedangkan Sanusi kata dia tak tahu. Nah, tuan-tuan, kalau kita faham lobby, dia dibayar untuk apa? Kenapa bayar setiausaha politik? Kenapa bayar CEO MBI? Tidak lain tidak bukan agar sebab pengurusinya kita kena faham.
Tanah ini adalah urusan kerajaan negeri di mana final kelulusan adalah Menteri Besar. MBI di bawahnya pengurusinya Menteri Besar. So, bila duit itu dibayar, soalan kita, adakah Sanusi tak tahu? Adakah Sanusi tak dapat? Adakah Sanusi tidak meneliti perkara tersebut atau tak aware? Adakah Sanusi berani untuk menyatakan saya tak tahu? Ini semua orang bawah saya yang buat? Sebab kalau dia berkata demikian, maka menunjukkan dia tidak cekap dalam pentadbiran. Sehingga rasuah boleh berleluasa di bawah hidung dia sendiri. Di dalam rumah dia sendiri. Tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan. Pakai kopiah belum tentu dia tak terima. Belum tentu. Virus Perikatan Nasional, VPN. So, apa jawapan Sanusi sekarang tentang perkara ini? Apa penjelasan Sanusi? Di mana Sanusi? Kalau sebelum ini laju je dia membuat ni tau, membuat kenyataan, membuat statement, buat ceramah ni dekat Kemaman ni tengah pilihan raya kan. Tengok ceramah, hentam. Ni dah modal ni tuan-tuan. Pas nak bercerita tentang integriti apa? Sampaikan, takutnya dia orang ni, sampaikan dia kena letak Menteri Besar Terengganu bertanding dekat Kemaman, tuan-tuan. Takutnya pas sekarang ini. Dan satu hal lah, kedua nama. Dia orang risau disebabkan janji yang tak dipenuhi di Kemaman tempoh hari, di Terengganu, bukan Kemaman saja. Mereka risau lepas ini mereka akan kalah dalam pilihan raya di Kemaman. Kalau kalah itu tuan-tuan, dahlah 4 orang melompat. 4 orang dahlah melompat daripada Perikatan Nasional. Kalau kalah dah jadi 5 tuan-tuan. Mana cukup jumlahnya? Tapi hari ini menarik Syahidan kata, ni saya nak jawab Syahidan ni. Gatekeeper media dulu tak sekejam sekarang, kata Syahidan. Seorang ahli parlimen Perikatan Nasional menyela cara kerajaan didakwa kejam dalam menyekat industri media tempatan daripada melaporkan berita dianggap bertentangan dengan pendirian Anwar Ibrahim. Berucap ketika membahaskan belanjawan, Syahidan mendakwa rakan wartawannya meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Syahidan berkata pengamal media telah ditegur oleh Fahmi apabila mereka melaporkan berita yang tidak mengikut skrip kerajaan Madani. Apa telah terjadi Fahmi, seorang yang memperjuangkan hak kebebasan bersuara pada masa lepas. Sebelum ini, Perdana Menteri juga tekankan media bebas yang bertanggungjawab dan ambil rasa terbuka di atas kritikan dan teguran. Ramai rakan media dipanggil SKMM dan beberapa portal diberi amaran sekat kerana bertentangan dengan hasrat PN. Nak kerajaan dulu dan sekarang, dulu ada gatekeeper, penjaga media. Tapi tak sekejam sekarang. Kita tak syok sendiri, kita perlu mendengar pandangan semua pihak. Baik, saya jawab. Saya adalah salah seorang mangsa kekejaman kerajaan sebelum ini. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ingat, berita akta berita tidak benar yang diluluskan di bawah akta darurat. Bukan setakat saya, ramai lagi sebenarnya kena tahan. So, bila dia sebut gatekeeper itu tidak kejam, sekarang ini tuan-tuan, ada ke kita tangkap orang dalam keadaan dia tak fitnah? Paling kurang, kita saman dalam fitnah. So, bila kita sebut kejam itu, kan, kita tengok sendiri hari tempoh hari. Daripada 2010 sampai sekarang, hanya 19 orang yang didakwa di bawah akta hasutan. Saya salah seorangnya. Tetapi erti kata lain, tak ada pun kerajaan menggunakan akta hasutan itu sewenang-wenangnya. Tetapi, apa ini masukkan sebagai kejam? Dia bukan kejam. Tuan-tuan, kalau kejam, macam kenapa berita boleh menyiarkan benda yang tidak sepatutnya disiarkan? Kita pun tahu benda tu. Tetapi yang ditegur oleh Fahmi, bukan itu. Yang ditegur oleh Fahmi adalah berita ataupun pun, ataupun headline yang misleading. Yang tak sepatutnya, yang pro kepada pembangkang. Bukan pro kepada pembangkang arti kata tak boleh, tak. Misleading. Ceritanya tentang lain, tetapi dia punya berita dan kita faham majoriti rakyat ni bukan baca isi berita. Dia tengok headline je. Dan antara contoh, saya bagi contoh tuan-tuan. Bila YB Fahmi hari tu, dia diminta oleh seorang ahli jawatan kuasa menerangkan tentang isu konsert band yang mana dihentikan oleh kerajaan pada waktu itu. Kan dihentikan oleh kerajaan. So dia terangkanlah. So bila dia terangkan di dalam masjid, ada orang ambil gambar, wala on pass ambil gambar, kemudian dia sebarkan, dia kata bahawa inilah Fahmi berceramah dalam masjid. Antara yang menyebarkan adalah Papa Gomo.
Kemudian yang menyebarkan juga adalah Page Kuang dah dapat surat. Dan yang menyebarkan juga adalah Ahmad Dusuki. Dua ni dah dapat surat. Sekarang ni ada seorang lagi belum dapat surat saman tu. LOD, Letter of Demand tu. Siapa dia tuan-tuan? Papa Gomo. Okay, kita baca kenyataan YB Fahmi sendiri mengenai perkara tersebut. Peguam saya telah cuba menghubungi individu bernama Wan Muhammad Azri sejak beberapa bulan lalu. Ini berkaitan kenyataan fitnah yang dibuat individu tersebut terhadap saya sebelum PRN Ogos lalu. Oleh sebab surat saman ini tidak dapat diserahkan ke tangan beliau, mahkamah telah memutuskan pada 6 November supaya peguam saya menyerahkan permakluman secara penyampaian ganti atau substitute services. Oleh itu, notis itu telah diterbitkan dalam surat khabar The Star. Dia kena terbitkan 3 surat khabar. So, salah satunya adalah The Star. Notis saman Fahmi terhadap Papa Gomo disiar di akhbar. Notis saman yang difailkan Fahmi Fazal terhadap Muhammad Azri diserahkan melalui parlimen gantian. Fahmi berkata dia dibuat menerusi siaran akhbar tempatan berbahasa Inggeris susulan Wan Muhammad Azri gagal dihubungi sejak bulan yang lalu. Nah, untuk maklumat Papa Gomo, alamat yang telah digunakan yang terakhir adalah Muhammad Azri F-1-9 Villa Danau Apartment Jalan berapa ni? S52/23E Taman Danau Kota Setapak 53300 Kuala Lumpur. So menurut menurut juga apa orang kata, maklumat yang kita terima bahawa dia tidak lagi tinggal di alamat tersebut. Jadi ada satu video keluar hari ini, Papa Gomo pakai baju Muhammad Ali. Wah, saya tak takut lah. Saya tak lari. Tapi saya tak terima lagi notis tersebut. Papa Gomo, ni saya nak cerita. Aku nak cerita Papa Gomo. Memanglah kau tak terima. Kau kat mana? Kau kat mana? Apa kata hubungi? Dia ada tulis tu kan. Tetuan, saya bagi tahu, saya memudahkan geng-geng Papa Gomo, tolong bagi tahu dia. Nama lawyer tu adalah Tetuan Ashik Ali & Co. ASHEEQ. ASHEE. Tolong seorang tulis kat bawah. ASHEEQ. Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey, apa Papa Gomo boleh buat? Papa Gomo boleh hubungi Ashik Ali & Co tersebut. Okey, saya tunjuk lagi. Ashik Ali & Co. Tuan-tuan, boleh tengok kat bawah tu. Ashik Ali & Co. Ashik Ali & Co. Okey. Papa Gomo mana mau lari? Mana mau lari? Kita fighter. Kita pejuang. Tapi jumpa pondan. Ya, ada satu video Papa Gomo pergi mengurat pondan kat dalam live tu kan. Ingat tak? Tak tahu, geng-geng PN ni memang suka seks-seks macam tu kan. Geli aku. Kan, poinnya adalah macam ni tuan-tuan. Yang Syahidan Kasim sebut tadi tu tentang gatekeeper inilah contoh dia. Ini saman dia. Dan ini saman yang kita kata kita saman. Kita saman sekarang ini. Dalam perkara ini kita saman. Fahmi Fazil saman. Nah, apa berlaku kalau sekiranya saman tersebut tidak sampai? Maksudnya Papa Gomo tak dapat. Ada yang tanya saya juga, kalau Papa Gomo tak dapat saman tersebut, so apa maksudnya? Adakah Papa Gomo akan bebas ke? Dia tak bersalah ke? Apa yang dia akan kena? Okey, dia macam ni. Surat itu di-serve. Okay, dia akan cuba cari sebaik mungkin nak serve. Dia kena serve dengan orang tu. Tapi kalau orang tu tak ada jumpai, so dia kena kembali kepada mahkamah, ditunjuklah dia dah hantar AR melalui surat berdaftar sebagainya, dia hantar semua, dia dah hantar kat rumah, tak ada orang, ambil gambar, tunjukkan mahkamah tidak boleh dihubungi. Now, bila tak boleh dihubungi, mahkamah kata baik, guna sekarang ini substitute. So sekarang ini guna paper lah. So keluar dalam kurang-kurangnya 3 surat khabar. 3 surat khabar, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dan satu lagi surat khabar lain. So keluar. Now, kalau sekiranya setelah 14 hari, ini saya nak cerita, bukan saja kepada Papa Gomo, tapi kepada semua. Dalam masa 14 hari, notis itu tidak dijawab. Letter of demand itu tidak dibalas. Maka, hakim bolehlah membuat apa yang dipanggil sebagai JID. Apa itu JID? Judgment in Default. Bermakna, hakim boleh memutuskan keputusan kes tersebut terhadap terhadap tertuduh lah, terhadap defendant lah. Terhadap defendant. Dan berkemungkinan besar, kerana defendant tidak ada di situ membela diri, dia berkemungkinan akan didapati bersalah.
berkemungkinan besar dia akan didapati bersalah. Dan hakim boleh terus jatuhkan hukuman berapa. Sebab sekarang ni kalau tak salah Fahmi dia minta berapa? 10 juta ke 1 juta? Tak ingatlah. Ada demand dia. Katakanlah dia minta 10 juta katakan. So dia kata, dan hakim kata, baiklah dengan ini, disebabkan defendant tak ada, maka saya menganugerahkan kepada plaintiff sebanyak 1 juta ringgit. Contoh. Dibagi 1 juta ringgit. Oh, saya tak nak 1 juta ringgit sebab tadi saman 10 juta. Saya nak 5 juta. Sebab saya, dia cerang lah, saya ni menteri, saya ini itu, ini reputasi saya, bla 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 semua. Okey, hakim kata 3 juta. Dia dapat 3 juta. So, dia akan serve 3 juta. Tak dapat dijumpai juga. Tak dapat is. Maka, bankruptcy. So, bankruptcy nanti dia akan tahulah. Dia tak boleh buka bank account, dia tak boleh pergi luar negara. So, dia ada notice bankruptcy terhadap dia. So, dia tak boleh pergi ke luar negara. Masa tu dia tahu, alamak, aku bankrupt. So, masa tu nak tak nak dia kena pergi jumpa Wabi Fahmi. Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang padu daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan isu-isu panas yang sedang berlaku dalam negara kita. Virus Perikatan Nasional, cerita Menteri Besar Kedah, Sanusi, macam-macam lagi, dan geng-geng kaki fitnah yang lain disaman, tidak dapat dicari dan sebagainya. Jadi apa sudah berlaku dengan Perikatan Nasional ini, pembangkang ini, ya, pentaksub, ya, pencacai, walaun ini sahabat semua. Fikirkan. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.